Okey, so kita sambung dekat bahagian yang kedua. Okey, untuk video yang pertama, kita dah tengok what is the formula that can we use untuk calculate concentration. Ada 5 formula kan? Jadi untuk part tu, saya akan tunjukkan cara nak gunakan formula tu. Okey, setiap satu. Awak ada 5 formula, so kita akan ada 5 example lah. Okey, yang first kali, cara nak guna formula molarity. Okey, dapat je soalan yang paling penting, you need to take out information given. Okay, so first dia kata a matric student prepares solution yang mana this solution containing 0.586 gram of Na2SO4. Okay, dalam 250 cm3 of H2O. So obviously, solute sekarang ni adalah, okay, our solute adalah Na2SO4. Yang mana mass yang dia bagi adalah 0.586 gram. Okay, information yang kedua adalah dia bagi apa? Volume of water. Water ni adalah solvent, pelarut. Okay, so, okay, solvent equal to H2O yang mana volume H2O adalah 250 cm3. Okay, so this is the information given. Okay, and they ask you to calculate the molarity. Dapat dia soalan terus tulis formula. Sebab apa saya kata macam tu, kita tahu nak mula daripada mana based on formula sebenarnya. Kadang-kadang kita blur nak step, what is our first step. So based on formula, kita tahu first step kita apa, nak cari apa dulu. Okay, we write down the formula for molarity. So M equal to mole solute, okay, over volume solution. And volume should be in apa sayang? In liter. Kena ingat yang tu. So sekarang ni, first step, kita kena dapat dulu, what is our solute? Solute kita adalah sodium sulfate. Dia minta mole, awak ada mass. So our first step adalah dapatkan berapa mole untuk solute. Okay, so mole untuk sodium sulfate adalah mole Na2SO4 equal to, okay, mass over molar mass lah. Kita kembali kepada basic mole concept. Awak ada mass, nak convert balik kepada mole, kita kena divide with molar mass. Okay, so 0.586 divide with molar mass. Kalau awak kira, kita akan dapat 142.1 gram per mole. Alright, so mole dekat sini adalah 4.12 times 10 power of negative 3 mole. Okay, so dah dapat dah berapa mole solid, dah settle. Next, awak akan dapatkan berapa volume solution. Okay, so volume solution sekarang ni, awak tengok okay, solvent kita dalam bentuk larutan. Okay, dalam bentuk cecair. Okay, solute dalam bentuk apa? Solid. So, kita punya solution mesti based on solvent sahaja. Okay, so solution kita adalah V solution, step number 2. V solution, dia bagi dekat sini 250 cm3. Tapi nak masuk dalam formula mesti liter. So 0.25 okay, dm3. Ataupun liter lah, sama je. Okay, so dekat sini dah ada volume solution, dah ada mole, masuk dekat formula je. So 4.12 times 10 power of negative 3 mole divide with 0.25. So awak akan dapat final answer dia. Sepatutnya kalau kita kira, awak akan dapat 0.0165 mole. Okay, mole over volume, liter per liter. Okay, dapat Sekarang ni, kenapa saya kata V solution adalah V solvent tu? Sebab sekarang ni, solution adalah solvent tambah solute. Okay, kalau solute awak diberi dalam bentuk, okay, dalam bentuk cecair juga, solution baru tambah dua-dua. Tapi sekarang ni, cecair yang wujud dekat sini adalah daripada solvent sahaja. So, dialah yang menghasilkan solution nanti. Okay, boleh faham yang tu? Alright, next. Kita pergi ke next example. Molarity pula. Ataupun simbol dia apa sayang? Simbol dia small m macam tu. Tadi kalau molarity, simbol dia apa? Simbol kita adalah capital M kan? Beza molar dengan molal. Alright. So, sekarang ni, dia minta awak calculate the molar concentration. So, sometimes dia tak sebut molality, dia sebut molar concentration. Itu benda yang sama, Okay, molar concentration of siapa? Of 8.4 gram of ethylene glycol.
Okay, so this is your apa? Ni awak punya solute obviously. Dalam 200 gram of water. So this is your solvent. Macam biasa kita keluarkan what is our solute, what is our solvent. Okay, solute sama dengan glycol C2H6O2 bersamaan dengan 8.40 gram. Okay, solvent. Solvent apa? Solvent adalah H2O. Dia bagi information H2O apa? 200 gram. Okay, and dia minta molar concentration which is molality. So formula molality apa dia? Okay, ingat lagi tak? Mole solute over mass. Mass apa? Mass solvent. Okay, and mass should be in kg. Alright, so sekarang ni nampak je formula, we know okay where we should begin. Okay, so first step dapatkan dulu mole solute. Awak dah ada information tentang mole, awak dah ada information tentang solute. Okay, dia bagi mass. So first dapatkan dulu mole. Okay, mole C2H6O2 bersamaan dengan 8.4 mass divide with molar mass. Okay, so molar mass untuk ethylene glycol kalau kita kira, kita dapat 62. So dapat dia punya mole 0.135 mole. Awak perlu tolong kira sama-sama dengan saya Okay, so step number 2 awak perlukan, okay, nak selesaikan masalah ni awak perlukan mass solvent. Sekarang awak dah ada belum maklumat tentang solvent? Dah ada, dia dah bagi water. Dia dah bagi mass untuk solvent. Cuma mass solvent yang dia bagi, okay, dia bagi mass solvent dalam gram. 200 gram. Nak masuk dekat formula mesti dalam kg. So divide with 1000. Awak dapat 0.2 kg. So dah dapat dua-dua nilai ni masuk dekat formula. So awak dapat final answer lah. Okay, simple. Very simple step. 0.135 divide with 0.2. So awak akan dapat 0.675. Okay, unit dia apa? Unit dia apa? Mole per kg. Settle. Okay, boleh faham ke yang ni? Okay, simple konsep je sekarang ni. Okay, next example tentang apa? Tengok balik kat sini. Kita pergi dekat percentage by mass dulu. Okay, percentage by mass, dia punya unit dia, simbol dia adalah percentage lah. Okay, percentage W over W. Sometimes dia buat macam ni. Percentage W over W. Yang ni maksud dia percentage by mass. Okay, look at the question. Dia bagi dekat sini 0.892 gram of KCl. Okay, dia bagi gram mass KCl dissolve dalam 54.3 gram H2O. Obviously, solute equal to KCl. Mass given adalah 0.892 gram. Solvent. Okay, kita ulang benda yang sama je sekarang ni sayang. Solvent water. Mass given adalah 54.3 gram. Okay, so what is the percentage by mass of KCl? Okay, dapat dia soalan. Take out information given dulu. Lepas dah take out information given, okay, terus write down the formula that you gonna use. Okay, so formula dia sekarang ni kita akan guna formula percentage by mass. W over W equal to, ingat lagi tak formula dia? Okay, formula dia apa? Mass dia apa? Mass solute divide with mass solution. Very good. Okay, mass solution. And don't forget, we need to time with 100 sebab dia percentage. Okay, so sekarang ni awak dah ada solute betul tak? So first step, solute dah ada belum? Solute dah ada. So solute, mass solute equal to 0.892 gram. Settle. Okay, yang kedua kena ada mass solution. Awak tak ada mass solution, tapi kita tahu yang mana. Okay, mass solution, okay, equal to mass solute tambah dengan apa? Tambah dengan mass solvent. Very good. Okay, so kalau macam tu, kita just add up these two masses kat sini. So dapat 0.892 plus with 54.3. So awak tambah dua-dua ni, awak akan dapat 55.192 gram. So inilah mass solution. So awak dah ada mass solute, awak dah ada mass solution. So we just substitute this value into this formula and awak akan dapat final answer. Kalau awak kira, awak akan dapat 1.62%. Ni cara dia lah.
Very simple. Sekarang ni saya nak tunjukkan dekat awak cara awak nak take out information given and cara awak nak handle question tu. Alright. Next kita pergi dekat percentage by volume. Simbol dia, simbol dia adalah percentage. Okay, percentage V over V. Tadi W over W kan? Sekarang ni by volume maksudnya V over V. Alright. So sekarang ni macam biasa, dah tahu kan? First step we need to take out information given. So, soalan dia bagi calculate percentage by volume of 28 ml ethanol in 200 ml perfume. Okey, so sekarang ni awak dah ada dah. Awak dah ada apa sayang? Awak ada awak ada solute. Okey, solute equal to ethanol. Okey, volume dia adalah 28 ml. Okey. Awak ada solvent. Solvent awak apa? Solvent awak adalah perfume. Okey. Dia ada 200 ml. Okey. Soalan minta percentage by volume. First step, take out information given. Second step, kita kena buat apa? Okey, take out the formula. V over V equal to V solute, over V solution. Nampak tak? V time with 100. So, from this formula, kita tahu apa maklumat yang kita perlu cari. So, macam biasa. Okay, V solute dah ada belum? Dah ada. Ambil je 28 ml. V solution dah ada ke belum? Belum. Kita kena kira kan? V solution equal to V solute plus with V solvent. Okay, equal to 228 ml. So sekarang awak dah ada berapa volume solute, berapa volume solution. Masuk dalam formula, awak akan dapat berapa final answer dia. It's very simple. Boleh faham ya? Okay, the last example adalah untuk mole fraction ataupun simbol dia X. Okay, so the question asks you what is the mole fraction untuk 0.3 mole CuCl2, this is your solute, in 40.0 mole H2O. So, this is your solvent. So, solute equal to, CuCl2. Information given, they give you mole. Mole. Solvent adalah water. H2O. Information given adalah 40.0 mole. So, this is the information given. So, dah dapat information macam biasa. First step, write down the formula. Ingat yang tu. Concentration paling penting untuk awak hafal formula. Awak tak hafal formula, whatever calculation given, awak tak akan boleh buat. Kena hafal formula, okay? So, mole untuk siapa? Mole fraction untuk CuCl2 adalah, mole CuCl2. Nampak tak? Tadi kita guna mole A over mole, total kan? Sekarang ni, awak dah tahu siapa A. A tu solute. So, solute kita adalah CuCl2. So, dalam formula, letak CuCl2. So, over mole total. Mole total, saya dah sebut tadi. Mole total tu apa sayang? Mole total adalah mole solute tambah mole solvent kan? Mole CuCl2 plus dengan mole H2O. So, mole CuCl2 dah ada 0.3. Mole total, awak just adding up these two mole. 0.3 plus dengan 40. Dapat 40.3. Masuk dalam formula, awak akan dapat final answer lah. So, kalau awak kira, awak dapat 7.44 times 10 power of negative 3. Tak ada unit. So ni adalah a few basic calculation yang involve concentration punya measurement lah. So dah tengok yang ni, kita akan pergi beri example untuk part 3 nanti. Bye.